jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para penonton dirahmati Allah sekalian, pertama-tama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita boleh sedut nafas, bernyawa di atas muka bumi, berjalan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu mensyukuri nikmat tersebut sebagai tanda keimanan kita, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menggunakan segala nikmat yang Allah kurniakan itu di tempat yang layak bagi Allah, dan memohon keampunan di atas kecuaian, kelalaian kita semua. Bicara pada kuliah Maghrib yang mulia ini, marilah sama-sama kita melihat tentang beberapa perbezaan-perbezaan di antara istilah yang biasa diguna, sama ada yang menimpa umat manusia ini, sama ada ia merupakan satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, ada satu bala Allah Subhanahu wa taala, atau suatu musibah di mana terkadang kita tidak boleh membezakan atau sukar untuk kita membezakan di antara ia merupakan satu ujian Allah Ta'ala kepada kita ataupun ia merupakan bala Allah yang menimpa kita semua. Apapun manusia sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan kalau kita lihat dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, qultu ya Rasulullah ayyun nas ashaddu bala'an? Qala al-anbiya summa al-amsalu fal-amsal. Fayabtali ar-rajulu ala hasbi dinih, fa in kana dinuhu sulban istadda bala'uhu, wa in kana fi dinihi riqqatun ibtuli ala hasbi dinih, fama yabrahul bala bil abdi hatta yatrukahu yamshi ala ardi ma alaihi khati'atuhu, atau kama qala Tirmizi wa qala hasan sahih. Maksudnya, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu baginda menjawab, para nabi-nabi, kemudian mereka yang mengikutinya dengan baik amalannya, dan para yang mengikuti mereka dengan yang paling baik amalannya, sehingga seseorang itu diuji sesuai dengan agamanya. Kalaulah agamanya kuat, maka ia akan diberi cobaan yang berat sesuai dengan tahap imannya, dan kalau sekiranya agama atau imannya lemah, maka dicoba sesuai dengan tahap iman dan agamanya. Tidaklah seseorang dicoba berada pada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkannya dan berjalan di atas bumi sementara dia tidak mempunyai sebarang kesalahan. Muslimin yang dirahmati Allah, para muslimin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai makhluk yang diuji sama ada dengan kesenangan ataupun diuji dengan kesusahan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kematian, Allah jadikan kehidupan untuk menguji siapakah di kalangan kita yang paling baik amalan. Mungkin kita semua amalan baik, alhamdulillah, tapi yang diuji itu untuk menguji siapa yang lebih baik. Ayyukum ahsan, bukan ayyukum aksar. Bukan siapa yang paling banyak amalan, tapi siapa yang paling baik amalan. Menunjukkan pada kita bahawa amalan itu mempunyai darjat dan tingkatan-tingkatan tertentu. Umpama kita semayang, kadang-kadang tidak sama di antara kita semua, imamnya dengan makmumnya ataupun dengan jamaahnya. Mungkin ada di kalangan kita yang lebih khusyuk, mungkin ada makmum lebih khusyuk daripada imam, dan mungkin ada orang sebelah kita lebih khusyuk daripada kita dan sebagainya. Maka kerana itu tahap iman itu berbeza-beza. Maka demikian juga tahap ujian Allah Subhanahu wa taala juga berbeza-beza. Ada orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat hebat.
Dan kalau kita tengok Nabi, para Nabi-Nabi, hebat ujian para Nabi-Nabi. Sebab tu bila ditanya kepada Nabi SAW, ayun nas asyaddu bala'an, qala al-anbiya. Siapakah yang paling hebat diuji? Kata Nabi, ialah para Nabi-Nabi. Nabi-Nabi diuji. Sehingga kadang-kadang baginda rasa sempit dada dengan tekanan yang sangat kuat, ujian yang sangat kuat. Hingga Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, fa in kazzabuka faqad kuziba rusulun min qablik. Kalau kamu didustakan ya Muhammad, rasul-rasul sebelum kamu juga didustakan. Ya, ja'u bil bayinat, walaupun mereka datang dengan bukti-bukti, dengan mukjizat, dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, dengan dalil-dalil yang jelas dan terang, tetapi pendustaan ataupun pembohongan ke atas nabi-nabi tetap berlaku di sepanjang waktu dan sepanjang zaman. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang bentuk-bentuk ujian yang akan menimpa manusia. Firman Allah Taala, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyirus sabirin wa iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat ini menunjukkan pada kita bahawa orang mukmin ni ada satu stand, satu sikap dia terhadap ujian yang menimpa dirinya, keluarganya dan sebagainya. Allah Taala sebut, dan kami akan pasti menguji kamu bisyai'in minal khauf, dengan perasaan takut. Takut ni salah satu ujian Allah Taala. Semua manusia rasa takut. Takut dengan apa yang berlaku. Sekarang kita takut kepada COVID sebagai contoh. Takut bala Allah turun, takut hilang. Dan ketakutan ini salah satu di antara ujian Allah. Daripada kecil, takut, kadang-kadang sampai kita berdepan, kita dewasa sekalipun. Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, aku ni takut dengan kematian ya Rasulullah. Demikian juga diuji dengan rasa takut. Bila kita rumah tepi sungai, bila hujan sikit, kita mula rasa takut. Demikian juga apa yang berlaku kepada kita dalam seminggu dua ini, dipenuhi dengan ujian yang bertimpa-timpa dalam musibah yang COVID yang belum selesai, ekonomi yang belum stabil, situasi kegawatan hidup kita berbagai-bagai, tiba-tiba datang ujian yang bertimpa-timpa. Wal ju', kelaparan. Bila berlaku musibah, tentu akan berlaku kelaparan di kalangan manusia. Sama ada lapar itu kerana makanan tak ada, ataupun lapar kita nak makan tapi selera makan tak ada. Ataupun kita kehilangan sumber-sumber pendapatan kita yang lain yang menyebabkan kita kering kantong kita, pendapatan kita, poket kita dan sebagainya. Wa nafsi minal amwal, kekurangan harta benda. Harta kita yang kita simpan, tiba-tiba datang musibah, hilang tiba-tiba. Sebagai contoh, bila berlaku bala bencana, musibah kemarau ataupun banjir berlaku, ataupun na'udzubillah kebakaran, musnah tiba-tiba. Yang semalam seorang tu kaya raya, tiba-tiba hari ni jadi papa kedana, jadi bankrupt, jadi miskin. Kerana itu para ulama membolehkan kita bayar, kita keluar zakat kepada orang yang ditimpa musibah, sebab dia telah mengubah kehidupan dia daripada hidup senang, semalam ada pekerjaan, tiba-tiba esok tak ada pekerjaan. Semalam ada rumah, tiba-tiba hari musibah hilang rumah dan seumpamanya. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala, kita diuji, ada orang yang kadang-kadang kehilangan nyawa. Mak dia hilang. Musibah berlaku bila aksiden baru-baru ni, 9 orang meninggal dunia. Satu keluarga yang mak tak ada, kadang-kadang berlaku kematian bertimpa-timpa. Dan ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, harta, kehilangan harta, wanaqsimil amwal wal anfus, dan nyawa. Wasamarat, kebun-kebun hilang, buah-buahan hilang, kebun yang kita menjadi pendapatan kita, tiba-tiba datang api membakar, na'udzubillah, tak apa musibah. Cuma pada hujung ayat ni yang kita rasa, bagi orang beriman, kita rasa suatu nikmat yang besar yang Allah bagi di sebalik. Allah sebut Allah akan uji kamu dengan satu ujian. Tapi pada hujung Allah ayat ini Allah sebut wabasyiris sabirin, dan sampaikanlah berita gembira. Kan ini bercanggah. Berita gembira. Lepas Allah sebut Allah uji dengan berbagai-bagai ujian, tiba-tiba Allah kata, kamu sampaikan berita gembira. Kepada siapa dia? Kepada mereka yang ditimpa musibah itu. Apa berita gembiranya? Wabasyiris sabirin, kamu beri berita gembira kepada mereka yang sabar. Sabar dengan apa yang menimpa. Inilah yang kita lihat bahawa nikmat di sebalik bagi orang beriman, bahawa dia tahu bahawa dia sentiasa baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah uji dia, maka dia tahu bahawa ini ujian Allah. Boleh jadi Allah nak uji kesabaran, Allah nak ampun dosa-dosa kita, Allah nak angkat darjat kita,
ataupun Allah nak ganti lebih baik, kita tak tahu. Ya, terkadang kita duk fikir bahawa satu benda menimpa ni kita nampak hilang. Ya, sebab kita tak tahu apa sebenarnya Allah rancang untuk kita. Ya, ada kawan-kawan yang kadang-kadang ditimpa satu musibah, ya, dimusnahkan kebakaran, lalu orang simpati, dia boleh bina rumah baru sebagai contoh. Dan berbagai-bagailah, ya, sentiasa. Yang penting daripada ini, Allah sebut, wabashirus sabirin, kamu beri berita gembira kepada hamba Allah yang sabar. Macam mana yang sabar ni? Allazina iza asabatum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Iaitu seorang bila ditimpa suatu musibah, musibah, lalu dia kata apa dia? Inna lillah. Kita milik Allah. Kita daripada Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang kadang-kadang ujian ni sangat hebat, ya, sampai menggoncang keimanan, ya, di kalangan para sahabat Nabi generasi awal, termasuk juga masa akhir ni, kadang-kadang diuji dengan pelbagai ujian yang kita lihat berlaku seluruh dunia. Ya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa terkadang musibah yang menimpa kita itu disebabkan sesuatu, mungkin kelalaian kita, ya, kadang-kadang nikmat yang Tuhan bagi, ya, mungkin kecuaian kita sendiri, kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu kita ingat pada Allah. Dengan cara itu kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu mungkin kita menyesal di atas apa yang pernah kita buat. Ya, mungkin nikmat Tuhan bagi, mungkin kita cuai mengeluarkan zakat, mungkin kita tak keluar zakat selama ini, mungkin kita tak bersedekah selama ini, ataupun mungkin juga kita rasa ini hak kita. Kita tak rasa bahawa ia anugerah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun, orang beriman bila ditimpa suatu musibah, dia terus kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahawa Allah Taala nak angkat darjat aku, mungkin Allah nak ampun dosa aku, mungkin Allah Taala nak maafkan kesilapan aku, mungkin Allah nak ganti lebih baik. Sebab orang beriman, kalaupun Allah tak balas dunia, kita yakin ada balasan di hari akhirat. Saya nak ucap tahniahlah beberapa video yang dikongsi, ya, dengan dalam masyarakat kita, sikap prihatin yang ditunjukkan. Ya, di waktu dia susah, ya, dia boleh tolong sahabat dia yang juga tengah susah, padahal dia tengah susah. Ya, dia tinggalkan kesusahan dia, kemudian ditolong orang lain. Ya, dan ini satu benda yang sangat besar. Sebab tu nak dekat masyarakat kita, orang Melayu, orang Malaysia ni, ya, Melayu ke Cina, ke India, apa bangsa sekalipun, kita lihat simpati di kalangan masyarakat terhadap musibah yang menimpa orang lain itu sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Dan ini dihargai oleh orang luar. Ya, biasalah kadang-kadang kita tak hargai apa yang kita ada. Biasa kita tengok orang lain lebih. Ya, kita pertikaikan kenapa kita tak buat macam orang tu buat, macam negara tu buat. Tapi di sebalik itu, kadang-kadang orang lain rasa hebat dengan kita. Orang lain kagum dengan apa yang ada pada kita. Tuan-tuan tengok bagaimana mobilisasi di kalangan masyarakat yang turun bantu. Walaupun kadang-kadang ada sahabat saya sendiri, saya peribadi menyebut bagaimana rumah dia tenggelam air, ya, tapi oleh kerana dia tak boleh nak basuh lagi rumah dia, masa tenggelam lagi, dia pergi tolong orang lain. Ya, Allah Rabbi, wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhi. Ya, Allah pasti tolong kita selagi mana kita menolong saudara kita. Apa yang penting kita lihat di sini ialah bagaimana untuk kita letakkan kedudukan ujian tersebut, ya, dengan sama ada ia merupakan satu bala Allah Subhanahu wa taala, ya, ataupun dia merupakan satu tindakan yang Allah Subhanahu wa taala nak angkat darjat kita. Jadi kalau kita ditimpa satu musibah, pertama, bagaimana kita melihat musibah itu sendiri. Ya, kita menilai satu musibah itu. Sama ada musibah itu, ya, kerana kesalahan orang lain, orang tu orang ni, ya, ataupun kita lihat kecuaian ada, kelemahan kita juga ada, ya, dan kita harus mengakui bahawa, ya, perlu kita buat penambahbaikan kepada perkara-perkara yang lahir, yang zahir. Ya, tetapi di waktu yang sama kita juga melihat bahawa apakah dia merupakan suatu ujian Allah Ta'ala di atas kelemahan kita, jauhnya dengan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana disebutkan tadi. Tetapi di waktu yang sama kita berusaha untuk mengangkat dan menilai, ya, sesuatu perkara ini supaya kita menjadi hamba Allah yang sentiasa baik sangka, ya, dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, dan sentiasa di waktu yang sama, ya, kita melihat, ya, bagaimana kadang-kadang Allah Ta'ala timpukan ujian ini atau musibah ini bukan saja untuk menguji mereka yang ditimpa musibah.
Tapi kadang-kadang Allah nak uji kita. Yang tak ditimpa musibah. Ya. Jadi yang ditimpa musibah mungkin kita faham. Ya. Tetapi rupanya Allah Ta'ala buat kepada orang itu untuk tengok kita. Sejauh mana kita mengambil bahagian ataupun membantu mereka yang ditimpa musibah itu. Ya. Jadi kalau sekiranya kita menilai dalam aspek tersebut, kita tidak akan menyalahkan orang lain, tapi kita tengok diri kita. Apa yang aku nak beri sumbangan? Apa yang saya boleh tolong? Daripada kita duk blame, tak selesai masalah. Ya, kita duk serang orang tu, serang ini, ya, masalah tak selesai. Ya, tapi yang penting ialah apa sumbangan saya untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang berlaku. Mereka ditimpa musibah. Apa yang saya boleh buat untuk tolong mereka? Ya, jadi inilah yang boleh berusaha dengan kewangan, mobilisasi kewangan. Alhamdulillah. Sekarang kita mudah, kita boleh salur kewangan dengan online. Ya, sumbangan-sumbangan kita boleh salurkan. Ya, tak perlu kita hebohkan pada orang lain pun, kita sumbang. Yang penting, ada orang dengan tengah susah, kita tolong dia. Ya, ada yang bantu dengan tenaga. Ya, Alhamdulillah. Ya, saya tengok satu konvoi daripada banyak-banyak, daripada pantai timur, daripada selatan, ya, turun membantu ya, mereka yang ditimpa musibah. Bermakna ini pengorbanan masing-masing yang mereka boleh buat. Ya. Yang ketiga, juga untuk kita lihat suatu benda ini, ya, supaya kita tidak merasai bahawa ianya merupakan seolah-olah kita bila ditimpa musibah kita makin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang rasa-rasa hilang kesabaran. Malam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i falaturub rabban siwa'i. Ini hadis kursi. Walaupun martabah dikatakan dhaif, tapi dalam konteks pengajaran kita boleh ambil sebagai suatu nasihat. Ya, Allah Taala menyebut siapa yang tidak redha dengan ketetapanku, ya, dan tidak sabar dengan ujianku, ya, sila cari Tuhan lain daripada aku. Dalam hadis lain kata sila keluar pada bumiku. Ya, na'udzubillah. Ya, maka kan itu redha bukan makna menyerah bulat-bulat. Redha kita berusaha, kita ikhtiar, kita doa, kita tawakal, lalu kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita berusaha melaksanakan apa yang terbaik yang kita boleh buat, ya, supaya kita mengelak daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kan itu, ya, bila kita lihat, ya, untuk di antara istilah yang seringkali kita dengar soal ibtila, ya, ataupun suatu ujian Allah, ya, juga disebut sebagai imtihan, satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang Al-Quran menggunakan atau hadis Nabi menggunakan istilah fitnah. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Kamu kena takut fitnah, ya, yakni bala Allah Taala, ujian Allah Taala bila diturun, dia tidak kena pada orang zalim di kalangan kamu saja, dia akan kena semua pihak, ya. Ya. Dan sama ada lafaz ibtila atau imtihan atau fitnah ini mempunyai pengertian yang hampir sama, iaitu dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke atas sebahagian hamba-Nya untuk menilai dan mengukur tahap kadar keimanan, ya, setiap di antara kita. Ya. Begitu juga dengan perkataan musibah, ya, atau bala atau bencana. Ya, bahasa Melayu biasa diartikan sebagai suatu dugaan Allah Ta'ala ke atas hamba-hambanya. Kata lawan bagi ujian ini ialah uqubah, ya, ataupun azab, ya, atau iqab, ya, yakni bermakna hukuman, ya, ataupun balasan, ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terdapat perbezaan di antara ujian ataupun hukuman atau musibah, ya, ataupun uqubah. Ya. Pertama, ujiannya biasa bersifat sementara di dunia. Ya. Ujian ini sementara dan sifatnya biasa tidak kekal. Ia wujud hanya untuk menduga keimanan seseorang, ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala uqubah ataupun balasan, ya, biasa mereka bersifat kekal abadi, kekal azab tersebut, kekal siksaan tersebut, kekal kemurkaan tersebut, ya, kerana kekufurannya, pendurhakaannya dan sebagainya, dan dia bersifatnya, ya, sama ada kadang-kadang Tuhan balas dalam bentuk yang zahir atau dalam bentuk yang spiritual, yang batin, ya. Jadi ini di antaranya, ya. Biasanya, ya, ujian datang dalam bentuk pelbagai, ya. Kadang-kadang kita tengok zahirnya nampak okey,
tapi jiwa dia sedang diuji oleh Allah Ta'ala. Batinnya sedang diuji oleh Allah. Kadang-kadang jiwanya cukup tenang, tapi rupanya berdepan dengan pelbagai masalah kita tengok, yang zahirnya. Dan kalau kita lihat sejarah para nabi-nabi, pelbagai ujian ditimpa oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua nabi-nabi, termasuklah kalau kita lihat Nabi Ibrahim AS berdepan dengan Raja Namrud, akhirnya dicampakkan dalam api. Padahal dia nabi, dia rasul. Kita fikir pasal apa Allah tak selamatkan? Pasal apa Allah tak gaibkan saja ataupun kebalkan? Tapi Allah Taala selamatkan Nabi Ibrahim AS. Demikian juga Nabi Ayub. Walaupun dia rasul nabi, sakit lama, penderitaannya berpanjangan. Nabi Yusuf AS diuji dengan fitnah wanitanya, diuji dengan di penjara, dalam penjara dan sebagainya. Dan demikian juga Nabi Yahya AS diseksa dalam penjara. Nabi Yunus AS diseksa, akhir dia telan oleh ikan paus dan sebagainya. Dan demikian juga Nabi Muhammad SAW. Kalau itu yang berlaku, maka apatah lagi berlaku pada kita. Ini di antara bentuk-bentuk ujian yang berlaku pada nabi-nabi. Yang kedua, ujian sama ada baik ataupun buruk, bahagia ataupun kita istilahkan sebagai kecelakaan, nikmat ataupun azab, dia merupakan suatu peringatan bagi menyedarkan orang beriman kepada Allah, orang mukmin, supaya mungkin dia cepat kembali, cepat sedar. Ada orang kadang-kadang waktu muda teruk dia, tiba-tiba diuji dengan kematian. Alhamdulillah berubah menjadi seorang yang sangat baik. Nabi Allah Sulaiman AS bila diterima segala nikmat yang banyak, apa dia kata? Haza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Semua nikmat yang aku terima ni sahaja Allah Ta'ala bagi pada aku untuk uji aku. Kita kena ingat bahawa nikmat sebenarnya lagi kita bimbang daripada musibah. Orang beriman bila tipu musibah biasa diingat pada Allah. Yang tak percaya, kata kawan saya, kalau nak tengok orang sihat pergi ke pasar-pasar malam. Nak tengok orang sakit pergi hospital. Nak tengok orang jahat pergi penjara. Nak tengok orang mengantuk pergi masjid. Nak tengok orang banyak berzikir pergi hospital. Kadang-kadang sakit ni Allah bila timpa je musibah, ingat pada Allah. Setiap kali dia berzikir Allah, semua berzikir, semua ingat pada Allah. Na'udzubillah, sebagai contoh katakanlah bila seorang tu ditimpa COVID. Na'udzubillah, katalah contoh, tiba-tiba dia cek, doktor kata, Pak Cik positif. Bila dengar positif COVID, dia terus, apa dia kata? Ya Allah, tolong aku ya Allah, bantu aku ya Allah. Walaupun dia berdepan dengan doktor, walaupun doktor tu doktor pakar, walaupun dia tahu bahawa penyakit ini mungkin dia dah ambil suntikan vaksin sebagainya tu, tapi dia akan ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya manusia ni bila sampai tahap dia tahu bahawa ada kuasa lain daripada doktor pakar sebagainya, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semai hajat, hantar mesej ustaz, tolong doa, buat semai hajat. Semua kita begitu. Semua orang begitu. Walaupun kita boleh doa, tapi kita nak supaya kawan kita tolong doa untuk kita. Kita nak supaya ayah kita doa. Ustaz-ustaz kita, guru kita tolong doa untuk kita. Jadi kita minta supaya masing-masing berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau boleh kita nak supaya kita dicek kali kedua, berita gembira, kamu dah negatif. Saya bayangkan dua situasi ni. Cek tiba-tiba positif. Macam mana perasaan? Masya Allah. Tiba-tiba dalam beberapa hari kemudian cek, doktor kata Pak Cik dah negatif. Ini suatu situasi yang ada. Sebab tu ujian ni kadang-kadang untuk menyedarkan kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Rabbi. Jadi oleh kerana itu, bila kita sedar bahawa nikmat ini yang Allah bagi pada kita, kedudukan ke apa, harta sebagainya, haza min fadli rabbi. Ingat, ini kurniaan Allah Taala untuk menguji, supaya jangan sombong, jangan takabur, jangan ego. Nak sombong apa atas muka bumi Allah? Nikmat sekelip mata Tuhan boleh tarik. Harta yang kita ada sekelip mata boleh hilang pada kita. Hari ni tengah sehat, tiba-tiba peramai, tiba-tiba na'udzubillah kena stroke, lumpuh terus. Hari ni harta banyak, tiba-tiba mari musibah ni COVID sebagai contoh. Berapa bilion, berapa juta syarikat-syarikat yang dulu kaya raya tiba-tiba jadi bankrupt. Banyak mana situasi merubah segala-galanya. Sekelip mata aja. Seronok dapat gaji, dapat bonus, masuk poket, bersiul-siul balik, bawa kereta, melanggar kereta orang lain,
kena bayar 4-5 ribu. Habis kelip mata je. Demikian sebab tu, kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kita daripada Adam daripada tanah. Tak ada benda nak sombong. Kadang-kadang rasa hebat, rasa dengan apa yang kurnia. Ada orang tepuk dada, menakjubkan hebat dia. Allah Rabbi na'udzubillah. Semoga Allah lindung kita daripada sifat-sifat tersebut. Kerana ujian ini kadang-kadang, ujian senang ni biasanya manusia leka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanding ujian sakit, biasa orang ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kalanya ujian ini tidak berbentuk bencana, tetapi berbentuk nikmat dan kesenangan ataupun benda-benda yang menggembirakan kita pada zahirnya. Maka oleh kerana itu jangan lupa, bila kita dapat nikmat, kita perlu syukur. Bila kita ditimpa musibah, benda yang kita tak suka, maka kita mohon keampunan Allah Ta'ala, kita sabar supaya Allah tidak duga kita sesuatu yang tidak mampu kita hadapi. Demikian juga yang ketiga ialah ujian itu menjadi azab jika dia merupakan atau dia menimpa kepada ahli maksiat. Dia bukan lagi mendekatkan dia. Kadang-kadang bila seseorang yang melakukan maksiat pada Allah, maka ujian itu dianggap sebagai suatu azab, balasan, kerana Allah Ta'ala nak balas kepada orang beriman tu kesilapan dia dibalas dunia. Semoga di akhirat besok dia tidak diazab. Bahkan sebagian ulama menyatakan ujian Allah jika ditimpa ke atas seorang yang banyak dosa dan melakukan maksiat, dan jika mereka tidak menyedari sebagai satu ujian, ataupun dia tidak mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ia bukan lagi menjadi suatu yang baik, bahkan terkadang menjauhkan dia, na'udzubillah. Ada orang demikian. Sebab tu perkara ni penting untuk kita fahami bagaimana perlunya kita menjaga amalan-amalan peribadi masing-masing lah. Sebab kita tak tahu apa sebenar Allah nak uji kita depan ni. Sebab tu semayang jangan tinggal, baca Quran jangan tinggal, sedekah jangan tinggal. Kita kena ada amalan-amalan peribadi kita. Contoh lepas semayang jangan tinggal ayat kursi sebagai contohlah. Ataupun apa-apa amalan. Pasal apa? Sebab ujian kita tak tahu ke depan ni macam mana. Ada orang kadang ditimpa, dulu semayang tak tinggal, tiba-tiba bila kena musibah tak bagi masjid, makin jauh dengan Allah, lawan Allah, durhaka pada Allah. Dulu waktu susah, hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang taat. Tapi mari ujian harta, sepatutnya mentambah dekat tapi dia tambah jauh. Ataupun dulu, okey, mari timpa musibah, dia menyalahkan Allah. Berapa ramai? Dia menyalahkan Allah Ta'ala, dia salahkan takdir Tuhan, dia kata Allah tak peduli ke dia, dan macam-macam. Dan ini di antara benda-benda yang harus kita memahami bahawa kita kena ada sesuatu ketahanan diri, usikum wa iyya. Saya dihasiat diri saya dan tuan-tuan semua, supaya kita sama-sama menjaga. Sebagai contoh Qarun, kan Qarun terkenal waktu miskin, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah diuji makin jauh, akhir durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini bukan saja Qarun, banyak lagi contoh-contoh yang lain yang perlu kita sama-sama mohon keampunan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa apa saja nikmat yang Tuhan bagi kepada orang beriman, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ialah ataupun satu musibah, dia berlaku di atas apa yang kita buat. Allah tidak akan lakukan kezaliman pada hamba-Nya. Jadi bermakna apa yang kita terima tu boleh jadi kesilapan kita. Sebab tu bila berlaku je, pertama kita fikir, apa kita buat hari ni? Mungkin kita lalai dengan Allah Ta'ala, mungkin kita jauh, kita mohon keampunan. Sebab tu, kata Imam Ghazali, aku lebih suka seorang itu terlanjur kesilapan dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta ampun pada Allah. Kadang-kadang kita ni iman kita waktu naik, kita okey. Tapi bila iman kita menurun, kadang-kadang waktu kita lemah itulah kadang-kadang syaitan datang menghasut, menggoda. Akhirnya kita lalai, kita cuai. Tapi kita kena ingat bahawa bila kita terlanjur ataupun melakukan kesilapan, kita kena mohon keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segera wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kamu mohon keampunan daripada Tuhan kamu. Jadi jangan tangguh-tangguh, jangan leka. Jangan menganggap bahawa tunggu tua dulu baru nak bertaubat, dan sebagainya. Dan yang keempat ialah
Ujian Allah Ta'ala menyebabkan Allah gugurkan dosa-dosa supaya manusia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakni dengan kata lain bahawa dosa menghapus, ujian ini bermaksud untuk menghapuskan dosa orang Muslim, dan dengan cara itu dia cepat bertaubat pada Allah. Adapun azab yang menimpa pula, dia merupakan suatu bala Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana maksiat dia buat dan dia tak kembali. Yang paling takut sekali kadang-kadang kita, na'udzubillah, seseorang tu dicabut nyawa di waktu dia melakukan maksiat pada Allah. Dan inilah kita bimbang menimpa diri kita dan orang lain semua, dan kita mengharapkan agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampuni. Bahkan kalau kita memahami, melihat dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, mafhum pada satu hadis kata Nabi, tidak ada seorang Muslim yang ditimpa sebarang gangguan sebesar duri sekalipun atau lebih berat daripada itu, melainkan dengan ujian itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghapuskan perbuatan buruknya, serta menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon kayu yang menggugurkan daun-daunnya. Satu hari Nabi SAW berjalan dengan para sahabat. Tiba-tiba Nabi lalu di bawah satu pohon kayu. Maka Nabi SAW mematahkan satu dahan kayu. Kemudian Nabi SAW menggoncangkan daun, batang kayu yang kering tu, Nabi goncangkan daunnya hingga semua daun-daun kering tadi gugur daripada dahan tersebut. Dan Nabi SAW buat ini depan para sahabat. Dan sahabat tengok. Kemudian Nabi tanya, kenapa kamu tak tanya aku, kenapa aku buat begini? Rupanya Nabi buat itu supaya sahabat-sahabat tanya. Sebab Nabi SAW sentiasa bimbing para sahabat dalam masjid, luar masjid, tengah medan perang, di mana saja. Maka sahabat tanya Rasulullah, kenapa kamu buat begitu? Lalu kata Nabi SAW, beginilah gugurnya dosa-dosa dua orang mukmin bila mereka bertemu, lalu mereka bersalam keduanya, mereka mengucap salam keduanya, maka Allah Ta'ala gugurkan dosa kedua mereka seumpama gugurnya daun kering daripada dahan yang kering. Masya Allah. Jadi ini antara amalan-amalan yang baik yang kita nak. Yang kelima, ujian menaikkan darjat seseorang disebabkan dia sabar dan dia redha dengan ujian yang menimpanya. Dengan sebab itu Allah Ta'ala mengangkat darjat. Darjat ni bukan pahala, bukan tambah pahala. Tambah pahala kita faham tadi, telah kita bincangkan. Tetapi dengan sebab itu Allah angkat darjat. Darjat ini sebagaimana dibahas oleh para ulama, dalam bab semayang sebagai contoh, kita biasa dengar semayang berjamaah dapat 27 kali ganda. 27 tu bukan pahala, sebagaimana kata ulama, 27 darjat. Dia naik 27 tingkatan darjatnya. Darjat ni macam-macam. Ada yang kita dengar, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat darjat orang yang beriman di kalangan kamu dan mereka diberi ilmu dengan beberapa darjat. Ada tingkatan-tingkatan tertentu dalam kehidupan kita. Jadi, ujian ini sebenarnya mengangkat darjat seorang, dengan sebab itu dia sangat sabar. Ini kadang-kadang kita rasa pelik. Macam mana orang tu boleh sabar? Sabar sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita rasa, Allah, kalau kena kita mungkin kita tak sabar. Kalau kena ke aku mungkin... Tapi dia cukup sabar. Kadang-kadang kita rasa pelik dengan kesabaran dia. Sabarnya dia. Rupanya kesabaran itu dia merupakan satu tingkatan dalam usaha Allah mengangkat darjat seseorang. Ada hadis yang masyhur cerita Nabi SAW. Ada seorang lelaki yang sentiasa duduk maki hamun Nabi. Setiap kali Nabi depan rumah dia akan cerca Nabi, dia akan kutuk Nabi, dia akan maki hamun Nabi. Setiap kali Nabi lalu, itulah dia akan keluar perkataan maki hamun, cerca pada Nabi SAW. Satu hari Nabi lalu, tiba-tiba Nabi tak dengar laki-laki ni mencerca dia. Maka Nabi SAW tanya, mana laki-laki itu? Lalu kata jiran, ya Rasulullah, dia sedang sakit atas rumahnya. Dia tengah sakit, terlantar di rumah dia. Bila mendengar hal itu, Nabi SAW pergi ke rumah dia. Nabi tengok tak ada apa. Nabi ambil air, Nabi cebokkan air, letakkan tepi dia. Nabi sediakan makanan bagi dia. Begitulah Nabi buat. Nabi beri letak air dan Nabi beri makanan. Setelah lelaki ini sihat, maka dia bertanya pada jiran dia, siapa yang datang tolong aku waktu aku sakit? Siapa yang hantar makanan, letakkan air waktu aku sakit dulu? Kata jirannya, laki-laki yang kamu cerca, yang kamu maki hamun setiap waktu itu. Kata dia, Muhammad. Lalu mereka kata, ya, Muhammad SAW. Lalu dia pergi jumpa Nabi SAW.
dan mengucap syahadah, minta ampun pada Nabi SAW dan mensyukuri, berterima kasih banyak pada Nabi SAW. Maknanya Nabi tidak balas keburukan dengan keburukan. Ya, kalau kena kita mungkin ni lah time kita nak balas pun. Ya, dulu samsing sangat. Waktu ada pangkat, waktu ada kebesaran, waktu ada macam-macam. Sekarang pangkat hilang, waktu ni lah kita nak balas balik. Tak. Ya. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Wa ahsin kama ahsanallah. Berbuat baiklah kamu kepada makhluk Allah sebagaimana Allah buat baik pada kamu. Bukan sebagaimana dia buat baik pada kita. Ya, sebagaimana Allah buat baik pada kita. Masya Allah. Ini saya boleh sebutlah, lisannya mudah cakap, ya, tapi dia bergantung pada tahap keimanan, kesabaran kita. Ya. Sebab tu Nabi SAW doa, Allahumma ja'alni syakura, Allahumma ja'alni sabura. Ya Allah, kau jadikan aku ni hamba Allah yang bersyukur. Ya Allah, kau jadikan aku ni hamba Allah yang sabar. Oi, bukan mudah nak sabar. Kadang-kadang kita nak sabar menggigil. Ya, nak tahan sabar tu. Ya, kadang-kadang ada orang sabar sampai menitis air mata. Sabarnya, kalau ikut geram dia, ya, kalau ikut nak balas dia, Allahu Rabbi. Ya, tapi dia sabar. Dia tahu bahawa besarnya nikmat sabar ni, dengan kesabaran tersebut akhirnya kebenaran akan zahir. Ya, bahkan kalau kita layan apa orang kata pada kita, kalau kita nak layan apa orang tuduh, tak ada kerja lain kita tiap-tiap hari. Ya, yang penting kita buat kerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab tu saya sebut bahawa kalau kita buat benda mengharapkan redha manusia, ya, kita akan kecewa. Tapi kalau kita buat kerana Allah, Allah tidak pernah mengecewakan kita. Ya, kalau kita buat tu benda kerana mengharapkan pujian manusia, sanjungan manusia, kita akan kecewa. Ya, tapi kalau kita buat kerana Allah, maka Allah tidak pernah mengecewakan kita. Ya, maka sentiasa kita muhasabah, ya, sentiasa kita muhasabah diri, ya, kerana keimanan dengan kesabaran tu dua benda yang Allah Taala dia saling berkait. Ya, tahap iman dengan tahap kesabaran tersebut. Ya. Dan di samping itu, ya, ujian yang menimpa orang beriman ini juga merupakan salah satu di antara, ya, suatu gambaran untuk Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan pada kita sesuatu yang tidak nampak pada waktu ni. Ya, mungkin kita tak tahu apa sebenarnya. Ya, mungkin lepas ni apa sebenarnya? Kenapa Allah Taala buat demikian? Apa hikmah dia? Ya, saya nak kongsi pengalaman waktu saya belajar dulu. Ya, banyak tempat saya ceritakan kisah ni. Ya, dan kisah ni saya sangat ingat. Saya selalu dulu waktu belajar universiti sekali dengan kawan saya. Ya, kami masa tu saya selalu bersama dia lah. Ya, balik ke Temerloh, buat usrah kepada pemuda-pemuda. Kadang-kadang sebulan sekali balik. Ya. Sahabat saya ni almarhum. Semoga Allah cerahmatkan roh dia. Ya. Dia ni ada motor Vespa. Ya. Saya sekali balik tumpang dia lah, berdua dengan dia pergi buat usrah sikit-sikit, anak-anak muda kumpul, ajak mereka beriman dengan Allah. Isikum iya. Jadi kita nasihat demikian. Satu hari saya balik. Saya tengok dia ni duduk orang dekat nak naik motor dia. Saya tanya dia doa apa? Dia kata doa minta supaya Allah turunkan hujan. Ya, saya kata kita naik motor bukan kereta, pasal apa minta hujan? Rupanya kawan saya ni lesen pun tak ada, lesen mati. Road tax pun tak ada, tapi Vespa buruk, biasalah masa belajar mana duit sangat. Dia kata kalau hujan boleh tak ada, kata dia. Allahu Rabbi, almarhum ni. Ya, saya balik dengan dia. Satu hari kami balik dengan dia. Ya, lalu atas bukit tinggi tu, ya, naik nak pergi ke Bentong tu. Ya, dia ikut satu lori trailer yang panjang lah. Ya, nak potong trailer ni tak lepas-lepas. Banyak kali cuba, mula motor tua. Ya, jadi bila naik bukit ni, ya, motor ni pun tukar gear, kawan saya ni potong. Ya, driver lori tengok agaknya kesian budak ni. Ya, akhirnya dia pun slow, potonglah lepas. Ya, lepas potong lori ni, motor ni mati. Tiba-tiba saya mati. Lori tadi potong balik. Ya, bagi horn sekali, apa khabar? Ya. Jadi saya ni pun duk fikir. Ya, turun, start. Yalah, adalah dalam 4-5 minit jugalah. Ya, alhamdulillah hidup. Ya, hidup saya pun naik jalan. Sambil jalan saya duk fikir, kenapa Allah matikan motor ni? Nak kata baiki apa-apa, tak ada baiki apa-apa. Ya, tapi dia mungkin semput. Ya. Jadi sambil jalan saya fikir, apa kesalahan aku hari ni? Ya, sebab
kita kena diajar, kalau satu-satu benda menimpa kita, musibah timpa kita, kita kena ingat musibah ni Allah nak ampun dosa. Ya. Jadi apa dosa kita? Dia fikir bangun pagi tadi pergi sembahyang subuh, sembahyang kat surau, lepas sembahyang balik bilik, pergi minum air kat kantin. Lepas tu kemas beg, naik kereta, naik motor balik. Rasa okeylah. Tak adalah nampak tu kesilapan Allah Alam lah. Tapi bila kita fikir apa kesalahan, kalau tak ada mungkin saya fikir mesti ada hikmah dia. Ya. Allah Ta'ala dia tak buat benda sia-sia. Rabbana ma khalaqta haza batila. Maha suci Allah, engkau tidak lakukan sesuatu sia-sia. Jadi kerja sia-sia bukan kerja Allah. Jadi bila berlaku sesuatu mesti ada hikmah dia. Kenapa Allah buat? Tunggulah. Ya. Sebab kadang-kadang hikmah ni Allah tunjuk segera. Kadang-kadang sebulan pun kita tahu. Kadang-kadang 2-3 tahun baru kita tahu. Sebahagian tu lepas mati baru Allah beritahu kita kenapa begini. Jadi kebetulan jalan. Sampai depan polis. Ya, balai polis Karak tu. Polis buat roadblock tuan-tuan. Ya, polis buat roadblock depan tu. Tapi bila kami sampai, sedang elok polis tu angkat signboard. Berhenti macam polis baru angkat masuk dalam Land Rover dia. Maknanya dia dah habiskan roadblock dia. Saya tengok ini, Masya Allah. Saya kata inilah hikmah dia. Kalau tak mati tadi mungkin kebalai sekali dengan polis lah. Ya. Saya nak sebut ni pengalaman kisah sahabat saya ni. Ya. Jadi bila satu benda menimpa kita fikir mesti ada hikmah dia. Ya. Allah tak buat zalim pada kita. Allah tidak penyayang pada kita. Allah tak ada faedah untuk menyayangi hamba dia. Ya. Allah Ta'ala tidak ambil manfaat dengan musibah yang menimpa hamba dia. Ya. Tapi kenapa berlaku? Mungkin kecuaian kita, lalai kita, jauh kita dengan Allah Ta'ala. Mungkin ada kelemahan kita dalam pentadbiran yang perlu kita baiki. Ya. Kita kumpulkan semua ini, akhirnya kita buat kesimpulan, mungkin Allah nak angkat darjat atau ada hikmah tertentu yang kita tak tahu. Ya, hikmah ni sama ada bagi pemerintah mungkin harus dilihat, kerajaan, rakyat, masyarakat, kita sendiri. Ya, jadi setiap benda tu kita ingat Rabbana ma khalaqta haza batila. Ya Allah, kamu tidak buat sesuatu ini secara sia-sia. Dengan cara ini kita lihat bahawa apa yang kita alami ini merupakan salah satu di antara ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita dan mudah-mudahan Allah Taala angkat darjat kita ataupun Allah ganti lebih baik apa yang kita hilang, insya-Allah. Dan kita yakin sebagai orang beriman, maka kita harus perbaiki kelemahan, kekurangan yang ada. Mungkin teknologi perlu lebih canggih. Mungkin persiapan pun lebih kemas, lebih kukuh. Mungkin ada kelemahan-kelemahan tertentu yang perlu kita baiki. Ini satu bab. Ya, tapi dalam bab yang lain, mungkin inilah caranya. Dengan cara itu kita ingat, ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampun dosa kita, dosa saya dan tuan-tuan sekalian. Dosa kita sama, insya-Allah mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan pada malam yang mulia ini jadi manfaat untuk kita bersama. Wallahu alam. Hingga kita jumpa semula dalam siri-siri tazkirah pada masa akan datang, insya-Allah. Doakan saya semua, kita semua, sahabat-sahabat ada yang masih lagi kena COVID, ada yang setengah menderita dengan ujian banjir baru-baru ini, ya, dan sebagainya. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita bersama. Wallahu alam. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.